Sidang hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Ketua WIP Datuk Haji Muhammad bin Dolmat dan Barisan Ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Miswalmin Yunus, Tuan Seusaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha AR Insinyur Haja Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Seusaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Ahli-ahli ek ofisio, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 8 Palang 2021 pada pagi ini dimulakan dengan bacaan doa. Dipersilakan. Sesuatu yang berfaedah dan berkelanjutan. Dan ini memudahkan tanggungjawab bagi mereka dengan kebenaran dan keadilan. Ya Allah, ya Al-Fadli wal Ihsan. Kadang-kadang hubungan paling antara kami sekalian. Berikan hidayah akan kami ke jalan yang dapat kepada orang. Jauhkan dari kami akan segala rintangan dan kesukaran dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kami. Supaya kami berjaya dalam semua rancangan dan pekerjaan. Hingga tercapai segala kemanfaatan dan kewajiban. Ya Allah, ya Al-Jalali wal Ikram. Hapuskan dari kami segala sifat rasa dengki sesama sendiri, sifat berdusta dan irian. Kemudian kami sifat yang dengan produktivitas dan yang aman. Walaupun kami menjaga diri. Alhamdulillah dunia hasan, wa fil akhirati hasan, wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Berpindah kepada perkara 2 iaitu menerima kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Bandar dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Bandar akan mempengerusikan mesyuarat bulanan bilangan 8 Palang 2021 dengan hormat takzimnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bandaraya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang berbahagia
Ketua WIP Ahli Majlis serta barisan ahli-ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru yang berusaha, setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex officio, barisan ketua-ketua jabatan serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia dan izinnya kita dapat hadir bersama-sama pada pagi ini bersempena dengan mesyuarat penuh Majlis Bandaraya Johor Bahru bilangan 8 tahun 2021. Saya ingin mengambil kesempatan awal ini untuk menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan ahli majlis, ketua-ketua jabatan dan warga kerja MPJB di atas kerjasama baik yang diberikan sejak hari pertama saya berada di MPJB ini. Saya berharap agar kerjasama dan semangat kebersamaan ini akan terus diperkukuhkan dalam usaha kita mencapai visi dan misi MPJB demi manfaat warga bandaraya. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah, seperti yang semua sedia maklum, bahawa kini negeri Johor telah berada di fasa 2 pelan pemulihan negara bermula pada 24 September yang lalu. Susulan ini, terdapat beberapa kelonggaran yang telah diberikan MKN yang sudah semestinya memberi nafas lega, terutamanya para peniaga, bagi meneruskan pembangunan ekonomi di Bandaraya Johor Bahru ini. Untuk makluman semua warga bandaraya, SOP yang diguna pakai kini adalah berdasarkan SOP MKN Pelan Pemulihan Negara Fasa 2 yang dikuatkuasakan pada 24 September 2021. Sebagai makluman awal, MPJB juga akan menyediakan SOP bagi aktiviti-aktiviti yang tidak disenaraikan secara terperinci dalam SOP yang disediakan MKN. SOP ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan warga bandaraya yang lebih terperinci berkaitan setiap satu jenis aktiviti ekonomi serta SOP yang berkaitan. Saya ingin mengingatkan bahawa meskipun pihak MKN telah memberikan beberapa kelonggaran, warga bandaraya masih perlu berwaspada dan sentiasa mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan untuk mencegah penularan wabak COVID-19. Dalam pada itu, MPJB menyokong usaha-usaha untuk merancangkan aktiviti ekonomi di Bandaraya Johor Bahru ini sesuai dengan garis panduan SOP yang telah ditetapkan. Seperti yang saya telah nyatakan di dalam ucapan sebelum ini, bahawa MPJB bersedia menghulurkan tangan untuk memudah cara segala urusan untuk warga bandaraya, mengurangkan birokrasi dalam situasi yang mencabar ini agar kita dapat bangkit semula secara bersama setelah pandemik ini berakhir nanti. MPJB juga bersedia untuk menghulurkan bantuan-bantuan kecemasan yang diperlukan dan segala aduan, cadangan dan pandangan dari warga bandaraya akan diambil kira untuk menambah baik perkhidmatan yang diberikan. Pada tahun 2021 ini, MPJB dan Kerajaan Negeri Johor telah pun melaksanakan beberapa inisiatif untuk membantu sektor ekonomi, terutamanya pada para peniaga dan penjaja yang terkesan akibat COVID-19 ini. Antaranya adalah pengecualian lesen penjaja dalam kawasan MPJB, pengecualian bayaran sewa premis MPJB, penyaluran bantuan one-off RM500 berdasarkan Belanjawan Negeri Johor 2021 dan penyaluran bantuan one-off RM500 berdasarkan pakej rancangan ekonomi Ehsan Johor 3.0. Tambahan lagi, MPJB juga memberi inisiatif untuk mengecualikan bayaran lesen perniagaan bagi tahun 2021 untuk aktiviti hotel dan agensi pelancongan, di mana secara pelaksanaannya akan dibawa ke hadapan untuk pembaharuan lesen tahun 2022. Selain itu, MPJB melalui barisan ahli majlis telah menghulurkan bantuan bakul makanan dari semasa ke semasa kepada warga bandaraya yang terkesan akibat pandemik ini. MPJB juga telah memperuntukkan tambahan
1.2 juta ringgit yang akan diagihkan kepada mereka yang memerlukan melalui 24 ahli majlis dalam bentuk bakul makanan, barang keperluan serta lain-lain lagi. Sejak awal Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan pada tahun 2020, sehingga kini MPJB bersama Yayasan Bandaraya Johor Bahru dan Kerajaan Negeri Johor telah menyalurkan sejumlah 1.12 juta ringgit bagi tujuan bantuan bakul makanan dan kemanusiaan kepada warga Bandaraya Johor Bahru. Semoga dengan peralihan fasa PPN ini, keadaan di negara ini bertambah lebih baik dan kehidupan masyarakat dapat kembali kepada keadaan normal dalam masa terdekat. Para hadirin yang saya hormati sekalian, selari dengan matlamat pembangunan yang mampan, MPJB mengambil kira hasrat dan hala tuju Sustainable Development Goals ataupun SDG di dalam Pelan Pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Untuk makluman semua, SDG adalah merupakan teras agenda 2030 bagi pembangunan mampan yang dipersetujui oleh ketua-ketua negara dan masyarakat antarabangsa pada 25 September 2015 di Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. SDGs diperluaskan kepada 17 elemen dan 169 sasaran dengan matlamat bagi meneruskan agenda 2030 mencapai keseimbangan dalam 3 dimensi pembangunan, iaitu pembangunan mampan yang merangkumi sosial, ekonomi dan alam sekitar. Antara 17 elemen SDG ini ialah pertama, membasmi kemiskinan, mengakhiri isu kelaparan, jaminan kesihatan masyarakat, jaminan pendidikan, mengurangkan jurang pendapatan, pertumbuhan ekonomi yang mampan, pembangunan bandar yang mampan, inklusif dan selamat, menangani kesan perubahan iklim serta lain-lain lagi yang telah diadaptasikan dalam pembentukan Pelan Strategik MPJB 2021-2025. Antara elemen yang telah dititik beratkan dalam konteks pembangunan Bandaraya Johor Bahru ini adalah berkenaan pembangunan bandaraya mampan serta tindakan segera terhadap isu perubahan iklim. Sejajar dengan hasrat ini, saya berpandangan bahawa segala perancangan dan gerak kerja di bawah Johor Bahru Low Carbon Society Action Plan 2025 kini boleh dirancangkan semula agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan boleh dicapai. Johor Bahru LCS Action Plan 2025 ini diadaptasikan di dalam Bandaraya Johor Bahru bagi tujuan untuk mengurangkan pelepasan karbon di Bandaraya Johor Bahru, mengintegrasikan pelan-pelan atau projek sedia ada di Johor Bahru berkaitan pelan mitigasi perubahan iklim atau Climate Change Mitigation Plan serta memantau dan mengukur kemajuan Bandaraya Johor Bahru ke arah masyarakat rendah karbon. Sebanyak 247 program telah digariskan di dalam pelan tindakan ini dalam usaha untuk mencapai sasaran pengurangan sebanyak 52% pengeluaran gas rumah hijau atau greenhouse gas emission menjelang tahun 2025. Sehingga kini, sebanyak 172 program di dalam pelan tindakan telah dilaksanakan oleh MPJB. 22 program sedang dilaksanakan dan 53 akan dilaksanakan. Pelaksanaan program kebun kejiranan di dalam kawasan MPJB juga merangkumi keperluan salah satu elemen daripada 17 elemen SDG. Objektif utama program ini adalah untuk menjana pendapatan masyarakat setempat selain berfungsi sebagai bank makanan, selaras dengan hala tuju kerajaan negeri untuk memperkasakan agenda food security di dalam negeri Johor. Aktiviti kebun kejiranan ini juga mampu meningkatkan pengalaman kejiranan dalam memastikan setiap zon boleh berfungsi sebagai kawasan kependudukan yang sempurna dalam menempuh situasi penularan wabak COVID-19 dan juga pelan pemulihan negara. Sehingga 26 September 2021,
MPJB telah memantau pelaksanaan 33 buah kebun kejiranan di dalam kawasan MPJB. Sebanyak 20 kebun kejiranan telah menerima bantuan bekalan peralatan seperti keperluan kebun kejiranan daripada MPJB dan telah mula beroperasi. Baki 13 kebun kejiranan masih lagi dalam peringkat memutamatkan beberapa perkara seperti isu punca bekalan air, elektrik dan juga pertukaran lokasi kebun kejiranan. Bagi menjayakan matlamat program kebun kejiranan ini, MPJB telah memperuntukkan sebanyak RM926,240 untuk keseluruhan kebun kejiranan di dalam kawasan MPJB. Terdapat 10 kebun kejiranan yang menerima bantuan daripada MPJB kini telah mengeluarkan hasil tanaman seperti terung, lada besar dan cili sentil, bendi, kacang panjang dan lain-lain lagi. Sebahagian besar hasil tanaman ini telah dijual dan wang hasil jualan digunakan sebagai modal pusingan untuk menampung kos pengurusan atau pelaksanaan aktiviti bagi memastikan program kebun kejiranan dilaksanakan secara berterusan. Selain daripada itu, sebahagian kecil hasil tanaman juga diagihkan kepada penduduk sekitar kejiranan bagi menampung keperluan harian sekaligus dapat membantu mengurangkan kos perbelanjaan. MPJB kini sedang memperhalusi cadangan untuk mengadakan usaha sama dengan pihak pengeluar makanan serta pasar raya atau pasar awam bagi memudahkan urusan jual beli hasil yang dikeluarkan. Para hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum saya akhiri ucapan pada pagi ini, saya ingin memaklumkan berkaitan pembaruan lesen perniagaan dan iklan MPJB bagi tahun 2022. Bagi semua pemegang lesen perniagaan dan iklan MPJB sedia ada, pembaharuan lesen bagi tahun 2022 bolehlah dibuat mulai 1 Oktober sehingga 31 Disember 2021 di kaunter setempat MPJB di Jalan Datuk On atau secara dalam talian di laman sesawang ehikmat.my yang disediakan. Bagi premis perniagaan yang ada menggunakan petak letak kereta di hadapan premis tempat ini akan dikenakan caj penggunaan petak letak kereta. Dan pembayaran ini boleh dijelaskan ketika pembaharuan lesen dibuat. Bagi pemilik lesen aktiviti berisiko tinggi, anda perlu membuat permohonan pemeriksaan pembaharuan lesen perniagaan dan iklan tahun 2022 dari Jabatan Pelesenan MPJB dengan mengemukakan borang permohonan pembaharuan beserta lampiran dokumen yang berkaitan. Aktiviti berisiko tinggi yang terlibat adalah aktiviti rawatan tradisional atau urut tradisional, aktiviti urut kaki atau refleksologi, serta aktiviti spa. Saya berharap agar semua pemegang lesen perniagaan dan iklan sedia ada dapat segera membuat pembaharuan lesen tahun 2022. Kerana sekiranya pelesen gagal menjelaskan pembaharuan sehingga tarikh tutup pada 31 Disember 2021 ini, lesen mereka akan dibatalkan secara automatik. Warga bandaraya yang ingin membuat permohonan lesen baru juga boleh berbuat demikian secara atas talian melalui laman sesawan ehikmat.my. Di sini saya ingin memaklumkan selaras dengan keputusan mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan bilangan 8 2021, semua permohonan baru lesen premis perniagaan yang diberi kelulusan dalam tempoh Oktober, November dan Disember 2021 akan diberikan kelulusan secara terus untuk tahun 2022. Bagi aktiviti rumah tumpangan, hotel dan agensi pelancongan, pengecualian bayaran lesen perniagaan bagi tahun 2022 akan diberikan sebagaimana keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor bilangan 69/2021. Setakat ini sahaja ucapan saya pada pagi ini. Sekian saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Berpindah kepada perkara ketiga, mengesahkan penyata mesyuarat penuh bilangan 7/2021 bertarikh 28 hari bulan Julai 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Mahmud Johor. Yang hormat Datuk Pengerusi, saya Yahya bin Jaafar membawa usul supaya penyata mesyuarat penuh bilangan 7/2021 bertarikh 20 hari bulan Julai 2021 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Yang bagi Datuk Pengerusi, saya Jaya Sinan Lagi Gopal menyokong usul Penyata mesyuarat bilangan 7/2021 bertarikh 28 hari bulan Julai 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4, mengesahkan penyata-penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika dipersetujui bagi diluluskan. Perkara 4.1, menerima penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 9/2021 bertarikh 22 bulan September 2021 dan penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 10/2021 bertarikh 28 bulan September 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk, saya Haji Abdul Latif bin Ismail membawa usul supaya penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 9/2021 bertarikh 22 bulan September 2021 dan bilangan 10/2021 bertarikh 28 hari bulan September 2021 bagi diterima dan diluluskan. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Abu Talib bin Alias menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 9/2021 bertarikh 22 September 2021 dan bilangan 10/2021 bertarikh 28 September 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.2, menerima penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 8/2021 bertarikh 23 bulan September 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bandaraya yang berbahagia. Saya Nur Izam Shah bin Mat Yunus membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 8/2021 bertarikh 23 hari bulan September 2021 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Badar, saya Suhaimi bin Ahmad menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 8/2021 bertarikh 23 September 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Perkara 4.3, menerima penyata jawatankuasa kesihatan, pelancongan dan alam sekitar bilangan 8/2021 bertarikh 23 bulan September 2021. Yang Amat Datuk Pengerusi, saya Pani Selvam membawa usul supaya penyata jawatankuasa kesihatan, pelancongan dan alam sekitar bilangan 8/2021 bertarikh 23 September 2021 bagi diterima dan diluluskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli bin Sulaiman menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa kesihatan, pelancongan dan alam sekitar bilangan 8/2021 bertarikh 23 September 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.4, menerima penyata pelesenan bilangan 8/2021 bertarikh 22 bulan September 2021.
Yang berhormat Datuk, saya Jayasiran Laki Kopak membawa usul supaya penyata jawatankuasa Presiden bilangan 8 Palang 2021 bertarikh 22 hari bulan September 2021 bagi diterima dan diluluskan. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Yahya bin Jaafar menyokong usul penyata jawatankuasa Presidenan bilangan 8 2020 22 September 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Berikutnya perkara 4.5 menerima penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 8 Palang 2021 bertarikh 21 hari bulan September 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Pengerusi, Haja Roziati binti Haji Osman membawa usul supaya penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 8 Palang 2021 bertarikh 21 hari bulan September 2021 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih, saya Wani. Penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 8/2021 bertarikh 21 September 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Berikutnya perkara 4.6 menerima penyata jawatankuasa tafsiran bilangan 8 Palang 2021 bertarikh 21 hari bulan September 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Tuan Pengerusi, saya Muhammad Faizal Abdul Rahman membawa usul supaya penyata jawatankuasa tafsiran bilangan 8 Palang 2021 bertarikh 22 September 2021 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Yang berbahagia Datuk Pengerusi, saya Haja Roziati binti Haji Osman menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa taksiran bilangan 8 2021 bertarikh 21 September 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Berikutnya perkara 4.7 menerima penyata mesyuarat khas Belanjawan 2022 Majlis Bandaraya Johor Bahru bertarikh 2 hari bulan September 2021. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Nofazal Abdullah penyata mesyuarat khas Belanjawan 2022 bagi Majlis Bandaraya Johor Bahru bertarikh 2 September 2021 bagi diterima dan diluluskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk, saya Haji Bakar bin Ali menyokong usul tersebut. Penyata mesyuarat khas Belanjawan 2022 bertarikh 2 September 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Berikutnya perkara 5 penyata palang minit mesyuarat sebagai makluman. Perkara 5.1 penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 15 Palang 2021 bertarikh 19 hari bulan Ogos 2021 penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 16 Palang 2021 bertarikh 7 September 2021 dan penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 17 Palang 2021 bertarikh 22 bulan September 2021. Penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 15 Palang 2021 bertarikh 9 hari bulan Ogos 2021 bilangan 16 Palang 2021 bertarikh 7 September 2021 dan bilangan 17 Palang 2021 bertarikh 22 September 2021 diterima sebagai makluman. Berikutnya perkara 6, usul penangguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk, saya Haji Bakar bin Ali membawa usul supaya mesyuarat penuh bilangan 8 Palang 2021 bertarikh 29 September 2021 ditangguhkan. Yang berbahagia Datuk Pengerusi, saya Leti Ganaria Piti Masiran menyokong usul tersebut. Dengan ini mesyuarat penuh bilangan 8 Palang 2021 bertarikh 29 September 2021 ditangguhkan.
Berikutnya perkara 7, ucapan penangguhan ahli majlis. Dipersilakan. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang dihormati Datuk Haji Muhammad bin Domat, Ketua WIB Majlis Bandaraya Johor Bahru, merangkap Ahli Majlis Zon Tiram. Seterusnya yang saya hormati rakan-rakan Ahli Majlis serta ketua-ketua jabatan yang hadir pada pagi ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Adik Azhari Daud, mantan Datuk Bandar MJB yang ke-12 di atas sumbangan baktinya selama ini. Dan di kesempatan ini juga belum terlambat kiranya saya ingin mengucapkan selamat datang dan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam yang telah dilantik sebagai Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru yang ke-13. Saya secara peribadi amat yakin MBJB akan melakar sejarah yang lebih hebat dan bermakna di bawah kepimpinan Yang Berbahagia Datuk. Saya memanjatkan kesyukuran kerana telah diberi peluang pada kali ini untuk membuat ucapan penangguhan dan lebih bermakna lagi apabila mesyuarat kali ini dapat dijalankan secara terbuka. Sudah tentu saya mengambil peluang dan ruang yang diberikan ini untuk membawakan beberapa perkara, khususnya hal perihal dalam kawasan Zon Johor Jaya. Perkara pertama yang ingin saya ketengahkan di sini ialah berkaitan kualiti jalan di Lebuh Raya Pasir Gudang. Sebenarnya, saya sendiri terfikir banyak kali untuk membawakan isu ini kerana ia telah sering kali kedengaran dan dibuat aduan. Namun saya mengambil keputusan untuk membawakan isu ini dalam ucapan penangguhan saya pada hari ini kerana saya melihat isu kualiti jalan Raya Pasir Gudang ini masih lagi belum selesai dan masih terdapat masalah baru yang timbul berkaitan lebuh raya tersebut. Sebagai ahli majlis Zon Johor Jaya, di mana lokaliti kawasan saya ini terletak berhampiran lebuh raya tersebut yang dijadikan laluan utama penduduk sekitar. Sudah tentu ia menarik perhatian saya. Boleh dikatakan hampir setiap kilometer struktur jalan mengalami kerosakan kecil dan besar. Apa yang membingungkan saya adalah kerap kali jalan yang baru turut-turut mengalami kerosakan kembali setelah beberapa hari diperbaiki. Timbul persoalan di sini. Adakah kerja-kerja perbaikan jalan tersebut hanya dilakukan seolah melepaskan batuk di tangga atau asal boleh? Kejadian kerosakan kembali jalan yang baru diperbaiki ini seringkali terjadi. Seharusnya jika kejadian seperti ini kerap berlaku berulang, perlulah diadakan satu siasatan menyeluruh dan menambahbaikkan lagi memastikan kejadian seperti ini tidak lagi terjadi atau sekurangnya risiko kerosakan dapat dikecilkan. Hal ini penting bagi memastikan kerosakan yang diperbaiki itu dapat bertahan dalam satu jangka tempoh yang panjang. Yang Berhormat Datuk, saya amat berharap agar selepas ini pihak yang dipertanggungjawabkan dalam menjaga dan mengawal selia lebuh raya tersebut dapat membuat satu anjakan ke arah lebih baik dalam mengatasi isu kerosakan dan masalah lain yang berkaitan demi kebaikan bersama, khususnya keselamatan pengguna lebuh raya tersebut. Yang Berhormat Datuk dan sidang masyarakat sekalian, terdapat satu lagi perkara yang ingin saya bawakan dalam ucapan ini. Isu berkenaan banjir kilat, khususnya di Jalan Masai Lama, berhampiran simpang masuk ke Tesco Pelentong. Seringkali saya menerima aduan dan rungutan oleh penduduk sekitar maupun pengguna jalan tersebut yang menyatakan kekesalan terhadap masalah yang sering berulang tersebut. Setelah diteliti, saya cukup pasti masalah peparitan tersumpat dan tidak diselenggara dengan baik merupakan antara faktor berlakunya kejadian banjir yang berulang ini. Saya amat berharap perkara ini dibawa kepada pihak yang bertanggungjawab dengan segera agar kerja penyelenggaraan dapat dibuat secepatnya demi memberi kelegaan kepada mereka yang terjejas dengan situasi ini. Ucapan penangguhan saya telah pun hampir berada pada perkara terakhir. Jika tadi saya telah menyentuh isu lebuh raya Pasir Gudang,
yang begitu dekat di hati saya. Kini saya ingin menyentuh berkaitan bakul makanan yang dijalankan oleh pihak MBJB. Usaha mengadakan bakul makanan ini wajar dipuji dan ucapan terima kasih saya panjatkan kepada Datuk Panda dan seluruh kepimpinan MBJB yang prihatin terhadap keperluan masyarakat ketika ini. Saya dan ahli-ahli majlis yang lain menyambut baik dan akan memastikan golongan sasar mendapat manfaat daripada program bakul makanan ini. Untuk maklumat sidang masyarakat sekalian, semenjak awal PKP lagi, saya melalui kapasiti yang ada telah pun bergerak aktif menyantuni penduduk khususnya di sekitar Johor Jaya dengan menyampaikan barangan keperluan kepada mereka yang memerlukan. Melalui sumbangan pelbagai pihak seperti badan korporat, individu dan NGO, saya bersama pasukan telah membantu mereka yang terkesan ini. Dan apabila saya telah dilantik sebagai ahli majlis, saya memastikan kerja-kerja membantu masyarakat yang terkesan ini akan saya lipat gandakan lagi. Syukur apabila pihak MBJP turut memperkenalkan program bakul makanan yang saya kira amat bermakna sekali ketika ini. Sidang masyarakat sekalian, sebelum ucapan saya berakhir, saya mengambil peluang yang ada ini, juga ini merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada pihak Majlis Bandaraya Johor Bahru, khususnya yang telah membantu mangsa ribut yang berlaku di beberapa kawasan Johor Jaya pada bulan Ogos. Untuk maklumat semua, Johor Jaya baru-baru ini telah dilanda bencana ribut yang telah menjejaskan rumah penduduk dan beberapa kerosakan awam yang lain. Saya selaku ahli majlis kawasan tersebut amalah berterima kasih kepada pihak MBJB yang hadir memberikan bantuan dengan segera kepada mangsa terlibat. Bantuan pembersihan, bakul makanan serta sumbangan kewangan bagi meringankan sedikit beban yang ditanggung mangsa bagi memperbaiki kerosakan. Saya percaya dengan tindakan pantas serta bantuan yang dihulurkan ini sudah tentu amat besar impaknya terhadap imej MBJB itu. Untuk maklumat semua juga, saya sentiasa mengikut masalah yang timbul akibat bencana tersebut. Sehingga semuanya selesai bagi memastikan kesejahteraan dan kebajikan penduduk di Johor Jaya, khususnya sentiasa terbelah dan menjadi keutamaan saya. Yang berhormat Datuk dan sidang masyarakat sekalian, dengan terpendangnya isu dan perkara pembangkit sumber tadi, ini bermakna ucapan saya telah pun berada di penghujung. Sudah pasti perkara-perkara yang saya bawakan tadi adalah antara perkara yang menjadi keutamaan saya buat masa ini. Baik isu keselamatan awam sehinggalah kepada bantuan kemanusiaan. Semua itu perlulah diberi perhatian dan diperhebatkan lagi dalam situasi hari ini. Sebagai ahli majlis yang diberikan amanah, saya akan cuba menggalas dengan sebaiknya. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas peluang ini dan saya juga ingin memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan yang tidak disengajakan. Sekian, terima kasih dan salam sejahtera. Yang barisan ahli majlis, Tuan Setiausaha, Timbalan Setiausaha, ahli eksekutif, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 8/2021 pada pagi ini telah pun selesai. Dimaklumkan bahawa Yang Amat Terbanda akan meninggalkan Dewan. Sidang hadirin dipohon untuk berdiri. Tuan-tuan dan puan-puan dipersilakan ke Dewan Jamuan. Dipersilakan. Terima kasih.